Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni tu akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk cara tengok ke mana ke arah pergerakan market. Dan let's go, kita pergi ke coin market cap. So yang pertama untuk pagi ni macam biasa kita akan tengok dulu review performance untuk 24 semalam. Macam apa pergerakan market dalam kripto. So inilah coin market cap. Macam biasa kita akan tengok dulu total market berada di mana. So total market berada di 2.02. So sedikit penambahan kalau ikutkan semalam dalam kos betul-betul 2.00. Tapi kalau ikutkan ini untuk tempoh dia bagi kita sedikit pengurangan sebanyak 3.30. So which is semalam paling lower kita jatuh lah betul-betul dalam hampir 1.9. So ikutkan dalam pagi tu dalam 2.07. So secara overall 24 hour daripada kos 2.07, now pagi ni 2.02. So berlaku pengurangan 50 bilion lah. So berapa banyak? Dalam 3.3%. Alright, untuk volume juga berlaku pengurangan dari kalau malam tadi pun kita tengok dalam 115 dan 110 bilion. So pengurangan 3.75 hampir 4%. Untuk dominant sedikit meningkat daripada 43 ke 43.9 ke 44. Dan Ethereum 18.1 ke 18. So tak banyak pergerakan, namun ada juga lah orang kata pergerakan di Bitcoin dan Ethereum. So harga semasa, so kita review harga semasa untuk coin untuk pagi ini. So Bitcoin berada di 47.2 dan dropping paling lower sebab di dalam 46. So 472. So dah pun kalau ikutkan dah pun breakout major resistance, major trend line. So supposedly kita akan drive price ke bawah lah. So drive bawah tu sampai ke mana? So semalam video untuk review malam-malam sudah tunjukkan price kat mana trigger untuk Zubai kalau berada jatuh di mana-mana coin. So malam dah turunkan. So kalau siapa yang terlepas boleh review balik lah untuk malam tadi punya review. So untuk pagi ni tu akan tunjukkan kat manakah untuk performa untuk hari ni, apakah yang pergerakan yang mungkin kita akan tengok untuk hari ini. So untuk Bitcoin, untuk Ethereum kita tengok untuk Ethereum untuk semalam 3.1. So semalam berlaku sikit peningkatan sebab apa? Semalam kita tengok dropping daripada awal pagi tu 3.3. So dropping paling bawah dalam 3 betul-betul 3000 dan ada sedikit lagi menaik 1.08. Sedikit recovery lah, tapi untuk mainly 24 hour masih lagi drop dalam 2.9. Sebab apa? Kita drop daripada 3.3k. Untuk weekly tak jatuh lah. Sebab apa? Menjaga Ethereum dah 1 minggu sebenarnya. Minggu lepas 1 minggu berada di 3.2 dan 3.3k. Sebab berlaku pengurangan hampir 3k. Sebab tu lagi tengok dia mengganggu lah performance untuk weekly. Tapi walaupun mengganggu tu tak banyak. Sebab apa? Kita masih lagi bermain dalam kawasan 3k. Yang kata average pergerakan tu dalam 200 ataupun 200 ke 300 dolar je untuk perbezaan Ethereum. Untuk Cardano sembari pada harga tertinggi 2.9 drop malam 2.5 something. So berlaku sikit peningkatan 26, tapi untuk 24 hour masih lagi dropping hampir 5%. Sebab apa? Untuk semalam saja dalam 2.8 dan kita drop 2.5, recovery sikit 20 sen. So water result dia untuk 24 semalam still lagi dropping 4.62%. So Binance pun sama, daripada 500 drop 582, drop 3%. So mostly semua coin sedang melakukan drip bawah. Sebab apa? Macam cakap, kita ada signal yang besar di total market cap. Bila total market cap drop, dia punya chart kita seperti semua harga coin melakukan kejatuhan. Masalah Ju cakap lah. Okay, let's go, kita pergi ke trading view. So ini total market yang Ju cakap tadi. Sekiranya price di chart di total market akan jatuh, nampak jatuh, meaning kita akan nampak harga coin pun akan jatuh. Tu tak kira lah Bitcoin ke altcoin ke, semua akan melakukan kejatuhan. Sebab apa? Total market ni paras harga dia tu, paras di nombor dia tu ditentukan oleh total semua market cap di Bitcoin dan altcoin. Ditambah semua tu dan kita dapatlah total untuk lagi lah. Sekarang untuk ni berada di 1.9 trilion. So macam cakap semalam kita ada ni good rebound untuk ni, tapi dah pun breakout, fake out, and then buat lagi another breakout. Macam cakap, another one more breakout, kita akan ada confirmation untuk bawah. So price dah punya bawah, dah pun sampai target. Macam cakap 1.9 first target, dan kita ada Fibonacci retracement kat sini, golden box. So sekarang adalah macam cakap
price untuk jatuh agak sukar. Sebab apa? Jatuh tu banyak support. Untuk break tu kata senang sebab apa, kita hanya tinggal last major resistance yang box ini aja. So price dah problem 1 minggu dalam ni tu tak berjaya dan berlaku bawah. So untuk yang ni pun tu nampak seperti ada boleh macam di Bitcoin juga ada yang type komen kat Zul, ada head and shoulder. Yes, kita boleh monitor head and shoulder ni sebenarnya boleh juga, tapi untuk yang ini untuk pembeli kita ambil yang ni. So agak head shoulder tu agak tak menarik lah, dia punya point tu. Okay, so yang ni agak kata kalau tu tengok head shoulder ni, sebab apa tu tak monitor dengan head shoulder ni, sebab apa tu nampak kelemahan lah head shoulder ni. Sebab apa? Right shoulder, left head, right, kemudian kat sini kita berlaku bilah. Supposedly kalau ikutkan yang ni, mostly kalau cantik dia akan terus breakout. So adakah akan breakout tak pasti, tapi sebenarnya ada melakukan kenaikan lagi. Aku kata berlaku kecacatan lah untuk head shoulder ni. Sebab apa tu tak monitor je. Tapi kalau Zul tu tak monitor head shoulder, tu akan boleh monitor kepada pattern ini. So tu akan ubah trend line ni. Kita akan buat sebaik mungkin untuk touch 3 ni. Ni okay, kita ambil yang tu. Kemudian kita akan tukar color. Yang ini pun bawah, kita akan tukar color juga. Kita akan tarik yang ni, kita akan ambil semacam ni. So ini dah punya menjadi satu pattern, iaitu pattern bullish ataupun pattern walaupun price jatuh. Macam cakap, price jatuh ke bawah, yes memang jatuh, tapi untuk jatuh ke bawah lebih sukar daripada untuk naik ke atas. Sebab apa? Kita terlalu banyak support. Ini support horizontal, support ni masuk lagi, ada lagi bawah support, ada support tu terlalu banyak lapisan support. So given time memang bear akan lose momentum lah. So now untuk bull pump price sekejap aja naik, boleh terus break ni. Artinya break major resistance, kita akan good momentum untuk ke atas. Dan psikologi dalam market ni, kalau break ini memang kita akan terus melakukan ke atas untuk break major resistance. So untuk yang ni kita akan monitor kita panggil pattern adalah falling wedge. So falling wedge ini pattern dia adalah pattern bullish, 60 ke 70% untuk price to break ke atas, ada hanya 30% untuk break bawah. So boleh, tapi sekiranya momentum kuat bearish, bolehlah jatuh bawah, tapi those pattern more akan ke atas. Tapi dalam market kita perlu ready up ataupun down. Cuma untuk pattern ni kalau ikutkan buku more 60% untuk break ke atas. Tu sekarang kita momentum bullish yang kuat, so pattern untuk ni kita ambil price target to point of breaking. Kalau mana-mana breaking, mungkin price tu break kat sini ataupun jatuh lagi bawah sampai sini dan naik ke atas balik. So mana-mana breaking kita ambil. Kalau ikutkan sini, kita ambil di sini sebab price kat sini. So sekiranya price breakout ni hari ni, dan kita akan nampak price tu last akan pergi ke 2.07 balik, ataupun harga yang tertinggi semalam lah, harga 9.5 bisa pagi semalam kita berada di sini 2.07 dan hari ni pagi ni 2.02. Dalam 8.9 lah dalam data ni 2.2 Bitcoin je ni. So sekiranya breakout hari ni berlaku, kita akan expected price tu akan pergi ke 2.7 ataupun yang lebih. Kerana nak tinggi lagi, kita boleh ambil daripada sini lah. Mana-mana point breaking kita boleh ambil untuk at least sampai balik ke 2.13. So sekarang ini berlaku, kita akan ada sedikit aku kata recovery lah dalam market. So apa pun kau monitor, tapi Zul expected boleh lagi melakukan kejatuhan. Sebab apa? Kalau cakap kalau naik, yes kita profit, kita tak dapat opportunity untuk buy. Tapi sekiranya price tu drop di 1.8, tu tampak itu very good opportunity untuk buy. First, sebab apa? Aku kata good retracement lah, good retracement untuk market jatuh. And then sekiranya yang banyak yang tunggu sebenarnya adalah good retracement di kawasan Fibonacci ni, di 1.5 trillion. Sebab apa? Fibonacci retracement lah satu ini ke sini, kita dapat good retracement. So sekiranya price boleh jatuh, total market boleh jatuh ke kawasan 1.5, so expected akan ada big correction untuk big retracement untuk Bitcoin dan altcoin. Maybe Bitcoin mungkin akan nampak dalam 38k dalam sekiranya ini berlaku. So it is a very good option untuk buy. So untuk sekarang kita tak nampak lagi untuk dia jatuh ke bawah, tapi kita perlu be prepare untuk mencakap kita banyak support di bawah ni. So untuk hari ini kita tak nak sembang pasal apa yang berlaku nak jadi atau tidak, tak pasti, tapi boleh jadi. Skrip dalam pergerakan chart tu ada. Cuma untuk sekarang ni tu cakap ni untuk tengok hari ni je, untuk nak tengok hari ni macam manakah pergerakan. So untuk hari ini most probably kita akan tengok breakout ke atas ataupun another breakout kita break trend line ni, which kita kata pun kita boleh, dia akan follow dia punya head and shoulder ni. Sekiranya price walaupun sikit ini tak elok, sekiranya dia terus naik ke atas sedikit cacat, tapi sekiranya dia dapat break ke bawah ini,
So kita akan tengok dia punya point of breaking untuk edge order ni, price akan sampai macam cakap ni 1.8. So battle antara bullish dan bearish untuk hari, adakah price itu nak break ke atas untuk pergi balik 27 ataupun jatuh ke bawah. Untuk Zul, personally Zul more suka dia jatuh dulu 1.8. Sebab apa? Kita buat retestment, tapi sekiranya berlaku terus ke atas tak masalah, kita enjoy juga, do enjoy profit. Kalau enjoy kita enjoy asset dah, dapat buy asset. Tapi ingat, kalau jatuh bawah ni, sekiranya market kembali fear dalam market, kita boleh push price masih ke bawah hinggalah ke dalam 1.5. So sekali ni berlaku, very good opportunity untuk kita balas. Sebab tu cakap, dana tu kawal, jangan kata walaupun drop sikit bukan di good position untuk buy. Siapa yang dah ada, nak kata jangan buy, simpan saja. Sebab apa? Sekiranya ini berlaku, kita boleh buy dengan lebih kata more good position untuk long term lah. So ini total market seperti apa yang berlaku. Lepas tu kita tengok macam manakah arah pergerakan market untuk harga Bitcoin lain juga sekiranya ini yang berlaku untuk hari ini. So untuk Bitcoin, sorry, lepas tu kita tengok dominant dulu, terutama tak tengok dominant BTC. So dominant BTC kalau ikutkan sebelum ni tu cakap, sekiranya break trend line ni, so break trend line, so okay, sebelum ni tu ada pattern rising wedge, mana pattern tu target ni adalah di 42. So price bawah sini jatuh, so dah berlaku trend line yang ni 4 hours. 4 hours punya trend line sepatutnya dah breakout. So macam cakap, bila breakout ini kita akan nampak pergerakan dominan untuk melakukan kenaikan ke atas. So macam cakap, sebelum ni kita ada dominan naik, dominan rehat, Ethereum naik, kemudian altcoin naik. So now altcoin pun dah slow naik, so now cycle back kepada Bitcoin lah. So now kita pun ada sedikit petanda. So now lah ikut tengok ada pergerakan macam ni, sama ada price itu akan terus continue ke bawah. Kalau ada continue ke bawah, itu expected, bukan masih altcoin, itu expected semua price akan crash. Sebab apa? Macam cakap ni, total market jatuh. So kejatuhan dominan ni bukan disebabkan altcoin regain power, tapi disebabkan semua price melakukan kejatuhan di dalam market. So probably kita tengok macam mana lah pergerakan tu. Tapi untuk ini kalau kita tengok dah pun break, so expected untuk Bitcoin maybe regain sikit, almost dalam 46-47 untuk at least. Kalau ikutkan yang ni, kalau kita boleh buat pattern juga, ada pattern rising wedge, right, point of breaking, dah pun breaking. So price target supposedly untuk area dalam kawasan 46-47%. So ini berlaku, kita nampak ada peningkat dalam Bitcoin lah. Sekiranya kita ada kita tak turun ke 1.8 trilion, kita akan nampak ada pergerakan kenaikan untuk Bitcoin. So untuk Bitcoin hari ini, kemanakah arah pergerakan untuk hari ini? So Bitcoin kita akan pergi 1 hour. So kita ada 24 candle untuk hari ini. So untuk yang ni sama juga, sebab apa dia chart dulu korang. So yang ini fake out, dia akan biarkan. And then kalau ikutkan ini kita boleh ubah. Sebab apa? Kalau ikutkan kita cari swing low tu paling low hari sekarang, kalau harga dah tak melakukan bawah, so sebenarnya inilah good treatment. So boleh ambil lah, kita boleh adjust at least macam ini sedikit besar lah. Tu yang ni memang kita boleh monitor dulu lah, tengok macam mana performance untuk coin. So kita akan ambil dua macam ni, dua-dua boleh pakai, tapi mostly kalau dapat break dua-dua dia lebih better lah. Tu dua trend line. So yang ni ikutkan trend line sebelum ni dah fake out dan jatuh balik. So kita draw, dapat another pattern. So price boleh yang lebih besar ataupun pergerakan price inilah berlaku kejip. So dua-dua itu clear, boleh monitor. Tapi untuk Zul takkan trigger sebarang apalah. Sebab apa? Zul mau trigger price dah pun break yang ini. So ini yang penting maknanya. Lepas break ni Zul sepatutnya price akan jatuh bawah. Sama ada price tu naik sampai sini bang bawah, ataupun bang sini break ke bawah. Tu mostly duanya sepatutnya price tu akan lebih jatuh bawah banding atas, walaupun kita akan break terlain ni. So ke manakah arah tu expected, boleh juga price itu hari ni kita tengok probably dia akan touch yang ini ataupun touch yang ini. So Zul more expected untuk dia touch yang ini. Sebab apa? Kita ada kata yang ni yang valid semalam, ini ada sikit fake out. So seperti yang ni probably kita bawah. Sebab apa? Ini pergerakan untuk retest trend line sebelum dia dropping ke bawah, ataupun berlaku seperti di Ethereum, kita naik balik. So kini price tu berapat masuk balik dalam trend line, yes, kita kembali balik kata momentum untuk kenaikan ke atas. Tapi selagi price tu berada di bawah, probably kita hanya akan tengok pergerakan yang macam ni, dan kemudian maybe ada major correction ke bawah.
boleh price tu je boleh naik ke atas, jatuh ke bawah. Tapi untuk short term, untuk hari ini, nak tengok macam mana pergerakan price untuk bereaksi ke dalam kawasan ni lah. Kita dah ke support ni, so ada good support. So probably kita tengok sama ada dia ikut kita punya head and shoulder ke bawah. So untuk yang ni pun sama juga. Kalau ikutkan tu pattern, kita ambil pattern. Okay, kita akan delete yang ni lah. Yang ni sebab apa? Ini kita akan ambil pattern. Kita ambil pattern sama macam di total market tadi. So ini kalau ikutkan, so agak tricky nak ambil pattern ni. Sebab apa? Kita akan pergi ke 4 hours sikit untuk dapat point yang lebih cantik sikit. 4 hours. So supposedly kalau ikutkan ni dah pun breakout, ikutkan dia punya pattern tu, inilah falling wedge. So probably bullish pattern, tapi price itu breakout ke bawah dengan 30%. 60% break ke atas, 30% bawah. So supposedly price ni akan jatuh lebih bawah lah. Tapi untuk jatuh bawah tu kita ada strong support. Sebab tu juga walaupun jatuh bawah tu agak suka untuk price ke bawah. Sebab apa? Kita ada very strong support. Tapi sekiranya dapat break yang ini, dan jika total market drop pun, kita expected untuk jatuh di 42 tu punya trigger untuk buy di kawasan tu juga. Kita tunggu. Untuk sekarang tu tak ada sebarang pembelian ataupun buat Bitcoin. Tu tunggu dan lihat saja. Sekiranya price buat apa pun, buatlah pakat sini, dia naik, dia akan layan profit. Tapi sekiranya price tu jatuh ke kawasan ni, dia akan grab opportunity untuk buy. So untuk hari ini, kita tengoklah sama ada price itu berjaya untuk regain balik ke dalam kawasan ini. Kawasan ni kita akan pembeli, kita nampak ni. Dan untuk pembeli untuk minggu ni, mungkin kita tengok price tu akan kembali regain balik at least point of breaking. Sekiranya price ini berjaya masuk balik ke kawasan ini, kemudian buat lain ni, kita expected movie dia akan at least naik balik ke almost 49k ke kawasan 1.20. So ini boleh berlaku. Jika walaupun ini berlaku, kita masih lagi dan kalau ini berlaku dan price tu menjam balik ke kawasan ni, very good untuk price tu terus at least one more try untuk ke 50, untuk ke masuk balik ke bawah support. So jikalah kita walaupun ada retracement, untuk retracement price jatuh bawah tu agak sukar berbanding naik atas. So cakap sekiranya price tu masuk je kawasan ni, ini akan buat fake out, kemudian kita akan terus memacu price ke atas. Dan sekiranya price tu berjaya untuk breakout yang ni, kita akan sepatut di 42. So macam tu, tunggu aja jatuh 42, grab naik atas, layan saja profit tu, tak ada buat sebarang pembelian. Pembelian untuk trigger tu bila price tu break major dah 50, sehingga dapat break 50 ni, pembeli untuk retest ni tu akan buy. Tapi more untuk long term, untuk nak tengok price tu break major resistance board ni antara 50 ke 56k USD dollar untuk di chart Bitcoin. Untuk Bitcoin, untuk Ethereum. So untuk Ethereum, untuk pergerakan untuk hari ini, so untuk Ethereum tu masih lagi expected untuk price tu hanya bound di antara kawasan 3k dan 3.3k, pergerakan yang sideways, dan ikutkan price sedang buat base di kawasan ni. So good base untuk price tu push ke atas dan retest, kemudian terus melakukan atas. So bila buat base ni, kau ada strong lah, strong support, net strong support ataupun net strong base untuk kita bila price tu naik ke atas. So mesti untuk pergerakan Ethereum, orang kata Ethereum sedang rehat dan buat base. So very good lah untuk Ethereum. So untuk hari ni pergerakan dia, first kali ikutkan kita ada major support kat sini. So adakah dapat break sama juga macam di Bitcoin tadi? Sekiranya dapat break ni, kita probably akan nampak 28, 2.8, 2.7. So ini berlaku macam cakap, grab saja buy. So boleh untuk hari ni kita tengok sama ada price tu momentum kuat untuk jatuh bawah. Macam cakap, sekiranya Bitcoin jatuh, total market pun akan break lagi. So masing-masing semua berada di good support sebenarnya. So tak tahu nak price tu good support, sepatutnya kita buy. Tapi untuk sekarang ni cakap support ni kata tak trigger untuk buy. Sebab apa? Tu tunggu lebih bawah. Tapi kalau siapa nak tambah asset boleh. Tapi juga untuk sekarang ini, sebab apa price semua berada di support, so boleh tambah. Cuma kalau bagi Zul, anda nak tambah boleh tambah, hanya percentage tu sikit, dia boleh masuk yang 10% punya price. Tapi untuk sentiment market, kalau untuk tengok pun memang ada sedikit ke bawah. So most probably kalau yang paling cantik boleh tunggu di 2.8 untuk tambah asset untuk long term. Untuk short term, siapa nak ambil kata ada yang short term buy in, mungkin boleh buy kat sini, take sini, take profit, buy, take profit, break, take profit. So kata give time lah, sama ada price to break ini ataupun break ini. Break atas profit, break bawah kita akan dapat lagi asset yang lebih murah. Break ke atas kita akan layan profit untuk dapat value yang lebih tinggi.
So itu aja untuk pergerakan Ethereum, tak banyak berlaku perubahan. So untuk Ethereum kalau ikutkan, kalau nak buat pattern, sebarang pattern, current pattern ini 1 hour. Kalau based on 1 hour tu tak suka buat pattern, sebab dia tak berapa nak valid untuk 1 hour. Kalau 4 hours, right, 4 hours Zul mau nampak probably kita akan nampak ini, kita akan trace trend line ni. Right, trace trend line ni sekiranya price to break ini, kita akan expected price akan jatuh bawah lah, untuk jatuh bawah. Tapi sekiranya yang ni berlaku, so kita ada channel, ibarat ni dah buat channel maknanya. Yang ni tukar delete yang ni, mengganggu chart dia. So kita akan draw satu lagi. So yang ini sedikit sebab apa, kita ada channel. So boleh kita akan buat macam ni, boleh kita akan nampak ialah pattern triangle. So triangle tu pattern macam mana? Triangle yang pattern macam ni lah, yang ini, so yang ini. So inilah pattern bullish untuk expected price to main kawasan ni dan break ke atas. So cakap untuk Ethereum maknanya kawasan ni very to support. So kita tengok macam mana price itu bereaksi dengan trend line ni. Sekiranya price itu bereaksi cantik dengan trend line tu, mostly kita akan ada pembentukan triangle. So bila triangle tu, probably price akan bergerak macam ini. So ini adalah water pattern yang tak kuat untuk bullish, tapi hanya 52% untuk break ke atas, 48% untuk break bawah. So boleh break atas, tapi kalau break bawah ni pun price target still lagi 3k. So cakap kita hanya terperangkap dalam kawasan 3.3k ke 3. So untuk Ethereum masih lagi untuk ini. So untuk long term, siapa nak buy tak masalah, boleh buy di kawasan 3k. Tu macam cakap, sekiranya ada opportunity price tu jatuh dalam 27, Zul pun akan grab buy lah, another buy untuk Zul sekiranya price tu trigger. Untuk sekarang ni Zul tak trigger, Zul hanya trigger sekiranya ada break atas ni, break yang major sudah 3.8. Itu untuk Ethereum. So naik untuk BNB. So BNB dah pun buat katakan double top untuk di 4 hours. So expected price tu akan jatuh macam cakap di at least sekarang ni, maybe kita akan tengok di jatuh at least di 450. So 450 kita tengoklah sama ada dia bounce balik ataupun terus melakukan jatuhan. Sebab cakap macam semalam review, jatuh price ni very good opportunity untuk buy. So untuk BNB probably akan jatuh untuk ke trend line ni untuk hari ini. So untuk ADA, so ADA semalam berlaku dropping yang banyak juga. So ADA dah almost ke sampai first trend line, dah pun sampai di support. So probably kita akan ada sedikit sideways ni. Kemudian tengoklah ternyata breakout trend line ni, kita expected price tu akan jatuh di major resistance yang sebelum ini, yang dia breakout dan barulah melakukan kenaikan. So expected mana-mana jatuh dalam kawasan trend line lah. Untuk trend line ni probably kita tengok mungkin dia akan buat sideways je, pergerakan sideways dalam ni, kemudian dropping ke bawah untuk test box ini, kemudian terkena jatuh dalam box dan juga tentuh trend line. Orang kata very good untuk dia bounce tu. Cakap untuk price jatuh bawah adalah amat suka, tapi kalau jatuh bawah sampai di kawasan tu very strong untuk kita dapat rejection bounce balik ke atas. Sebab apa, very strong support untuk keadaan juga. So data pagi ni itu aja untuk update terkini sedikit chat. Kalau ada pertanyaan, boleh suruh komen, dan juga sekiranya ada chat yang tu tengok. So malam tu ada yang request chat. So nanti tu akan buat separate video, short video untuk request anda tu. Tu akan riliskan di Facebook dan juga di YouTube lah. Tu kan, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.